warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar saya semua. Apa khabar? Sihat tak tu? Saya harap kamu semua dekat rumah tu baik-baik je. Ingat pesan saya, jangan keluar rumah, jangan merayau sebab musim-musim COVID-19 ni sangat berbahaya kepada kita semua. Jadi kita kena jaga kita. Okey, sebelum saya mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, saya nak kamu semua baca doa ya. Okey pelajar, sebelum saya mula, saya nak ketua tolong cek kehadiran sama ada kawan-kawan kamu ni dapat masuk ke kelas ataupun tidak. Okey, baiklah. Mari kita mulakan. Apakah itu seloka? Okey, mari kita tengok sama-sama definisi seloka. Okey pelajar, mari kita tengok sama-sama apa itu seloka. Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu sloka. Dalam bahasa Melayu, seloka bererti berseluruh, berjenaka ataupun menyindir. Seloka merupakan puisi paling tua dalam kesusastraan Melayu dan juga seloka ini dipercayai datang daripada alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara pada masa dahulu. Teks Mahabharata dan Ramayana ini merupakan bukti wujudan seloka kerana ia merupakan buku terawal yang tertulis dalam bentuk seloka. Okey pelajar, ada apa-apa yang tak faham? Kalau tak faham, boleh tanya saya sekarang. Saya akan jawabkan untuk kamu. Ada apa-apa? Semua faham? Okey, baik. Saya akan teruskan ke slide yang seterusnya. Ya. Kalau tak faham apa-apa, tanya saya. Okey, mari lihat kepada slide seterusnya, iaitu jenis-jenis seloka. Terdapat 4 jenis seloka. Iaitu yang pertama, jenis yang bergurau senda, yang kedua berbentuk nasihat, yang ketiga berbentuk pendidikan dan yang keempat adalah berbentuk sindiran. Okey, kamu harus ingat 4 jenis seloka ini. Okey? Okey pelajar, mari kita lihat untuk bahagian ciri-ciri seloka. Kenapa saya letak dekat situ puisi tradisional? Sebab seloka ni tergolong dalam puisi tradisional. Puisi ni terbahagi kepada 2 bahagian iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Apakah puisi tradisional? Okey, puisi tradisional ni belajar seperti pantun, teromba, seloka, gurindam dan beberapa lagi. Manakala puisi moden ni seperti saja. Okey, perlu ingat puisi moden dan puisi tradisional. Jadi nanti kalau periksa dia kata sila hasilkan satu puisi tradisional. Jangan pula kamu buat sajak sebab sajak tu adalah puisi moden. Okey, kita tengok ciri-ciri seloka. Okey, sebelum saya terangkan lebih lanjut, puisi ataupun seloka ni dia ada dua jenis. Seloka terikat dan seloka tidak terikat. Apa yang saya akan terangkan selepas ni adalah seloka yang tidak terikat, di mana kamu boleh mencipta seloka secara bebas. Namun apabila dikatakan seperti seloka terikat, kamu harus mengikuti satu persatu contoh seloka terikat. Maknanya kalau dia kata kamu perlu menulis 6 rangkap dalam sebuah seloka, maknanya kamu kena ikut 6 rangkap lah. Lepas tu kalau dia cakap kamu kena menggunakan rima yang sama pada akhir perkataan, kamu kena ikut lah. Itu seloka terikat. Apabila terikat, dia agak terbatas. Kamu kena tengok yang elok. Okey, kita tengok yang pertama. Seloka ni haruslah berbentuk berangkap seperti 4 baris serangkap. Lepas tu 4 batah perkataan serangkap. 8 hingga 12 suka kata sebaris. Okey, ini antara ciri-ciri seloka tidak terikat. Yang kedua, rima. Rima ni iaitu yang terletak pada hujung lah. Kalau kamu buat pantun, pada akhir perkataan tu mesti kena, kalau A semua kan, kalau B semua. Tapi seloka tidak terikat ni, dia tidak kisah asalkan kamu punya bunyi seloka itu bunyi yang menarik dan tidak orang panggil tidak pelik lah bunyi dia. Okey, rima hujung yang bebas, itulah maksud dia. Yang ketiga pula ialah pembayang dan maksud. Mestilah ada pembayang dan maksud. Kalau kamu hanya letak pembayang je, tak ada maksud, risau nanti para pembaca tidak tahu apa yang kamu cuba sampaikan. Yang keempat ialah unsur jenaka dan gurau senda. Okey, seloka ni ialah berunsurkan jenaka dan gurau senda, digunakan untuk menyindir sambil mengajar. Jadi kalau kamu ada
kawan-kawan ke yang suka sakit hati kamu, kamu nak marah dia. Ini antara salah satu cara kamu untuk menyindir sebenarnya ya pelajar. Okey, seterusnya ialah fungsi seloka. Umumnya, seloka biasa menggambarkan masyarakat yang melahirkannya, iaitu masyarakat yang... Okey, Aiman, Syukri, Nurul, siapa-siapa? Boleh baca tak? Bacakan untuk saya. Saya seorang je bercakap macam tak seronok je. Ada tak siapa-siapa? Cikgu, saya tak boleh buka kamera lah sebab internet saya problem. Okey, tak apa. Ada masalah internet. Okey, tak apa. Saya faham. Okey, sekarang ni saya akan bacakan. Kamu dengar baik-baik. Fokus ya. Okey, fungsi seloka ni yang pertama ialah ia peduli dengan keharmonian dan ketatasusilaan. Yang kedua, ia berfungsi untuk mengkritik semua kelakuan negatif anggota masyarakat tanpa harus menyinggung perasaan. Dan yang ketiga ialah sebagai panduan atau pengajaran bagi anggota masyarakat selepasnya ataupun generasi demi generasi yang akan datang. Inilah fungsi seloka. Okey pelajar, jadi tadi saya dia yang bercakap. Jadi saya nak seorang daripada kamu sila baca slide-slide yang ada depan kamu sekarang ni. Seorang, siapa yang berani? 1. Memahami dengan jelas ciri dan bentuk seloka. 2. Pelajar perlu memilih perkataan, frasa atau ayat yang bersesuaian. Yang ketiga, bersesuaian dan dapat diterima oleh pendengar. Yang keempat, elakkan daripada menggunakan perkataan kasar, kata-kata yang dianggap tabu serta lucah. Baiklah, bagus Muhammad Syukri Aslam. Okey, itulah dia. Bagaimana cara kita untuk menulis seloka. Yang pertama tadi apa? Kena faham dulu nak tulis apa, tajuk apa, dalam keadaan apa, situasi apa, kena tahu. Yang kedua, kena pilih perkataan yang sesuai supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiga, perkara yang paling penting, jangan masukkan isu-isu sensitif atau perkataan-perkataan yang lucah ya. Itu sama sekali tidak boleh. Kadang-kadang kita nak mengkritik seseorang, kita boleh mengkritik tapi jangan gunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan kita tiada tamadun. Kena faham tu, itu adalah penting ya pelajar. Okay, sebelum saya teruskan sesi pembelajaran, saya nak awak tengok dulu video ni dan analisis video tersebut. Okey?
Macam mana? Seronok tak? Itulah dia seloka. Jadi kalau awak nak buat seloka, awak boleh nyanyikan dalam bentuk seloka Pak Kadut macam tu. Seronok kan? Okey pelajar, tadi kita dah sama-sama bincang berkenaan dengan apakah itu seloka. Sekarang kita beralih kepada unsur gaya bahasa yang terdapat dalam seloka kehilangan adat Melayu. Okey pelajar-pelajar yang saya ni, okey tengok kamu punya skrin sekarang ni. Definisi unsur gaya bahasa. Menurut Zabar 1962, gaya bahasa merupakan rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunan atau bentuk peribahasanya. Manakala menurut Harimurti 1982, gaya bahasa ni ialah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur, menulis dan pemakaian ragam tertentu untuk menentukan efek-efek tertentu ataupun kesan-kesan tertentu. Okey, kamu perlu ingat dua definisi ini sekurang-kurangnya. Faham tak pelajar? Sebarang pertanyaan? Okey pelajar, terdapat 5 contoh gaya bahasa. Gaya bahasa ni ada banyak tapi saya lampirkan dekat sini 5 sahaja yang kamu perlu tahu. Yang pertama ialah gaya bahasa repetisi, yang kedua personifikasi, yang ketiga simili, yang keempat sinkop dan yang kelima hyperbola. Okey, maaf atas sebarang bunyi. Rumah saya ni memang kadang-kadang banyak sangat tetamu, motor, kereta, tetamu besi ya. Kamu kena bersabarlah. Okey pelajar, tengok dekat sini. Tapi sebelum kamu tengok, saya nak kamu keluarkan pen ataupun pensel dan satu buku nota untuk kamu catat. Sebab bahagian ni adalah bahagian penting yang kamu perlu ingat dan hafal. Okey, gaya bahasa pertama ialah gaya bahasa repetisi. Apakah itu gaya bahasa repetisi? Gaya bahasa repetisi ini ialah merupakan sejenis gaya bahasa yang berlaku secara berulang kali ataupun pengulangan kata, frasa, beberapa kata pada baris atau ayat yang berturutan ataupun secara berturutan. Contoh dia, okey dekat sini, contoh yang saya tulis dekat depan skrin kamu ni sebiji dengan contoh yang ada dalam buku kamu. Jadi kamu boleh tengok buku kamu pada rangkap keempat di mana berbunyi sayang-sayang. Merajuk ke manakah adat Melayu, laksana debu di puput bayu. Kenapa saya cakap sayang-sayang itu gaya bahasa repetisi? Sebab dia, perkataan sayang telah diulang sebanyak 2 kali dalam satu baris. Ada sebarang pertanyaan pelajar? Semua faham? Tak faham bagi tahu. Jangan nanti saya tanya kamu semua membisu 1000 bahasa ya. Okey, gaya bahasa yang kedua ialah gaya bahasa personifikasi. Apakah personifikasi? Kita tengok definisi dekat situ, saya dah tulis. Personifikasi ialah sesuatu yang merujuk kepada sifat atau perbuatan manusia yang diberikan kepada sesuatu benda yang bukan hidup. Okey, contoh dekat situ pada rangkap keempat, kamu boleh tengok dalam buku kamu. Sama juga, sayang-sayang merajuk ke manakah adat Melayu, laksana debu di puput bayu. Okey, penerangan dekat situ. Kenapa? Yang saya merahkan itu saya kata personifikasi. Sebab merajuk ialah sifat yang layak diberikan atau digunakan kepada manusia. Tetapi ataupun namun, perkataan merajuk diberikan kepada adat Melayu, iaitu sesuatu yang tidak bernyawa bertujuan menimbulkan kesan pengamatan tertentu. Jadi dekat sini, penulis memberikan perasaan manusia ataupun sifat manusia kepada benda bukan hidup untuk mewujudkan kesan-kesan yang lebih menarik dalam penulisan beliau. Jadi pembaca takkan bosanlah dengan karya-karya yang beliau hasilkan. Itulah personifikasi. Ingat, sifat manusia, kata kunci dia sifat manusia yang diberikan kepada perkara yang bukan hidup. Okey, ada sebarang pertanyaan? Ada yang keliru? Yang tak faham boleh tanya saya akan terangkan. Cikgu, saya ada satu soalan. Saya kurang jelas dengan gaya bahasa personifikasi dan kenapa gaya bahasa personifikasi menggunakan sifat manusia kepada benda hidup.
Baiklah Hidayah. Terima kasih atas soalan kamu tadi. Okey, dekat sini Hidayah cakap Hidayah tak faham apakah itu personifikasi. Hidayah, dengar baik-baik. Personifikasi ni, kan saya cakap tadi, sifat manusia yang diberikan kepada perkara bukan hidup ataupun benda bukan hidup. Okey, saya bagi satu analogi. Dengan sini baik-baik ya. Contohnya, ayat yang berbentuk seperti pokok itu menangis kerisauan. Saya kata itu adalah gaya bahasa personifikasi. Sebab apa? Pokok boleh menangis ke? Okey, memang pokok tu benda hidup, tapi menangis dan risau itu hanya layak ataupun sesuai digunakan kepada manusia. Oleh sebab itu, saya kata ayat itu adalah ayat yang mengandungi gaya personifikasi. Sebab sudah terdapat sifat manusia yang diberikan kepada benda, iaitu pokok. Pada zahirnya memang awak akan cakap, cikgu, pokok tu hidup je. Kalau tak hidup macam mana dia membesar? Memang betul, saya faham tu. Tapi pokok tidak layak menerima sifat manusia seperti risau dan juga menangis sebab dia tidak mempunyai nyawa. Seperti mana kita. Kita mampu bercakap, kita mampu melihat, kita mampu menangis. Jadi kita ada sense of humor tu. Faham tak? Jadi pokok ni tak ada. Kalau ada pun mungkin tidak seperti kita. Jadi sebab itu ayat yang saya highlightkan ataupun merahkan dekat situ, saya cakap mempunyai gaya bahasa personifikasi. Faham tak Hidayah? Boleh faham tak? Okey, bagus. Okey pelajar, mari kita lihat slide seterusnya. Okey, ini merupakan gaya bahasa simili. Okey, definisi simili ialah gaya bahasa yang membandingkan dua perkara yang tidak sama dari segi rupanya tetapi mempunyai sedikit persamaan dari segi fungsi ataupun bentuk. Gaya bahasa ini menunjukkan penggunaan kata bandingan antaranya yang seperti umpama, bab dan juga laksana. Okey, contoh dekat situ kamu boleh tengok pada rangkap ketiga dalam buku kamu. Amboi-amboi, ada tiruan resam terpaksa. Umpama gajah menjadi rusa oleh ragi campuran bangsa, adat tertib habis binasa. Kenapa saya cakap dekat situ ada unsur simili? Sebab penulis menulis perkataan umpama ataupun penulis menggunakan perkataan umpama untuk membandingkan gajah dengan rusa. Okey. Dekat sini penulis nak tunjuk dekat kamu, nak wujudkan daya imajinasi kamu, nak tunjukkan bahawa gajah dengan rusa adalah dua perkara ataupun dua benda yang berbeza. Gajah sifatnya besar dan gagah, manakala rusa sifatnya kecil dan lemah. Sebab itulah penulis ni menggunakan perkataan umpama untuk melahirkan ataupun menzahirkan perbandingan terhadap perkataan ataupun ayat tersebut. Faham tak pelajar? Ada soalan? Okey, tengok yang seterusnya, gaya bahasa hyperbola. Apakah gaya bahasa hyperbola? Tengok definisi dekat situ. Gaya bahasa hyperbola merupakan bahasa yang digunakan untuk memperbesar-besarkan ataupun membesar-besarkan sesuatu hal atau keadaan. Dengan kata lain, gaya bahasa hyperbola ini digunakan untuk membuat perbandingan secara berlebih-lebihan untuk menampilkan kesan yang dikehendaki oleh pengarang. Contoh dekat situ. Pada rangkap kedua dalam buku kamu. Wallahu alam. Entah jatuh ke laut gerangan disambar you. Kenapa? Kenapa saya cakap dekat situ ada unsur gaya hyperbola? Penulis menggunakan kata-kata yang panjang dan berkias sedangkan ayat tersebut boleh sahaja diterangkan secara ringkas. Contohnya saya bagi dekat sini. Entahkan jatuh ke laut gerangan disambar you. Penulis sebenarnya nak memaklumkan bahawa adat kita telah lama hilang ataupun telah jauh dah ditinggalkan oleh generasi pada masa kini. Itu je dia punya point dia. Okey, saya tengok dalam ruangan komen tadi. Siapa ni? Munirah dengan Ashikin cakap kurang faham dengan apa yang diperbesar-besarkan ataupun apa yang ditulis secara berlebih-lebihan. Okey, Munirah dengan Ashikin. Saya bagi kamu analogi. Okey, contohnya. Aiman cakap. Contohnya Aiman nak cakap, cikgu ni garang. Ataupun kamu nak cakap, cikgu ni garangnya. Macam tu. Tapi Aiman ni, dia lebih, orang kata lebih kreatif dalam berkata-kata. Dia cakap macam ni.
Cikgu ni garang bagaikan raksasa purba di zaman dahulu kala. Panjang kan? Berlebih-lebih tak? Melebih-lebih kan? Itulah yang saya cuba sampaikan. Maknanya, yang nak disampaikan tu, cikgu garang. Cikgu garang je. Tapi, Aiman ni kreatif sangat. Dia tulis, cikgu garang seperti raksasa zaman purba. Okey, faham? Okey, gaya bahasa seterusnya ialah gaya bahasa singkup. Apakah yang dimaksudkan dengan singkup? Kita tengok definisi dekat situ. Gaya bahasa singkup ialah pengguguran huruf sisipan atau suku kata sisip bagi perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah bagi sesuatu perkataan. Okey, contoh. Kalau awak tak faham, kita tengok contoh. Tengok dekat rangkap kedua dekat buku awak. Wah, hilang adat lenyaplah bahasa. Gaib sepi tak bersisa. Semakin mengerang senantiasa. Laksana dipagut tedung yang bisa. Okey, kenapa saya cakap dekat situ ada unsur singkup? Maafkan saya. Ada bom tadi, tak apa. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perkataan tak dikenali sebagai singkup disebabkan oleh berlaku pengguguran huruf. Perkataan tak sepatutnya ialah tidak. Okey pelajar, kalau awak nampak dekat skrin sekarang ni, ini merupakan bentuk quizzes yang saya berikan awak dekat platform awak punya Google Classroom. Jadi kat situ saya dah pastekan link dalam tu. Jadi awak buka, tekan je link dekat situ dan jawab soalan-soalan yang terdapat dalam link tersebut. Okey, kita akan buat sama-sama kejap lagi. Okey pelajar, buat bersungguh-sungguh, buat betul-betul, baca dengan teliti. Siapa menang, ada hadiah. Nak hadiah tak? Okey, hadiah ni nanti boleh tuntut dekat cikgu. Teks cikgu secara personal. Siapa yang menang, dan nanti cikgu akan bagi kamu semua. Bagi siapa yang menang lah. Cepat. Saya tengok dekat sini Hidayah je yang mendahului ni. Dijaka mana? Buat elok-elok, baca elok-elok. Teliti, guna mata hati ya. Okey, bagi sesiapa yang tak faham, keliru, boleh tanya saya lepas habis kelas. Boleh teks ataupun boleh personal dengan saya. Saya tak kisah, jadi awak faham. Mana-mana yang tak faham, boleh terus bertanya. Okey, tahniah semua kerana berjaya menjawab semua soalan yang saya sediakan. Nampaknya Nurul Hidayah telah mendapat tempat pertama. Bagus Nurul Hidayah. Ni maknanya yang lain tak fokus ke macam mana ni? Okey, baiklah. Untuk aktiviti seterusnya, saya nak kamu cipta sekurang-kurangnya satu perenggan seloka kamu, seloka asli. Dan saya tak nak banyak-banyak sebab takut tak sempat. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh bertanya kepada saya. Okey, waktu dah tamat. Jadi kita tengok sama-sama hasil seloka ciptaan kawan-kawan kamu. Okey, dekat sini saya tengok ada seloka Nurul Hidayah dan seloka Muhammad Syukri. Bagus. Nampak kamu boleh mencipta seloka. Kenapa yang lain tak ada? Kan saya cakap tadi sekurang-kurangnya satu rangkap pun sudah cukup untuk kamu buat seloka kamu. Okey, buat seloka dah. Saya pun dah terangkan apa ciri-ciri ni dengan fungsi seloka ni. Jadi boleh tak saya nak dengar kamu nyanyikan seloka kamu ni? Ada siapa-siapa yang berani tak? Aduhai malang si jejaka,
Bunga tak dapat kerja tiada, ada kerja dipersia, ada maruah jadi jenaka. Baiklah, bagus Hidayah. Okey, tepuk tangan dekat Hidayah sebab berani. Yang lain nak cuba tak? Saya dah agak dah. Kamu mesti tak nak punya. Nasib baik ada Hidayah. Kenapa kamu tak nak? Saya bukannya nak marah pun. Okey, tak apalah. Okey, secara kesimpulannya, inilah bentuk seloka dan bagaimana cara untuk kamu tulis seloka. Dan antara salah satunya ialah seloka yang Hidayah nyanyikan tadi. Baik kan seloka dia? Ada gaya bahasa. Ada rima yang sesuai. Itu je. Tak susah mana pun nak buat seloka ni. Jadi untuk mendapatkan penulisan seloka yang kreatif dan menarik, kamu kena selalu praktis, usaha. Okey, bagi pelajar yang tak ada nama dia dekat dalam ni, yang tak isi lagi, yang tak lampirkan tugasan yang saya suruh buat ni, saya harap kamu boleh lampirkan dekat sini. Maknanya dekat sini nanti kalau kamu punya karya dia akan masuk dekat situ dan anak panah tu akan bercantum. Jadi saya tahu siapa yang tak buat. Okey? Kena pastikan nama kamu perlu ada di situ. Kalau nama awak tak ada dekat dalam ni, maknanya awak tak mengambil bahagian dalam tugasan yang saya suruh. Jadi sila take note ya. Baiklah, untuk latihan pengukuhan, saya akan bagi awak masa 5 minit. Jadi selepas 5 minit kita akan bincang bersama-sama. Baiklah, 5 minit dah berlalu. Ada Nurul Hidayah dengan Muhammad Syukri. Masih 2 orang ni sahaja yang mengambil bahagian. Yang lain mana? Tak apalah. Saya akan bagi awak masa untuk selesaikan. Selewat-lewatnya hari ni awak kena hantar. Okey, kita tengok dekat sini. Untuk latihan pengukuhan seterusnya. Apakah yang kamu faham? Apa yang kamu dapat? Okey, dekat sini Nurul Hidayah kata gaya bahasa dan contoh yang saya suruh lampirkan tu. Okey, Nurul Hidayah dapat repetisi, iaitu sayang-sayang. Okey, bagus. Hyperbola dan simile. Nurul Hidayah dapat 3 unsur gaya bahasa yang terdapat dalam seloka Kehilangan Adat Melayu. Manakala Muhammad Syukri hanya dapat 1 je. Yang paling senang, iaitu simile. Okey, tak apalah. Bagus. Usaha ni saya sangat hargai. Saya minta yang lain juga turut mengambil bahagian. Okey, kalau ada masalah internet apa semua, saya harap sekurang-kurangnya kamu hantar kerja yang saya suruh buat ni. Saya tak nak kamu ketinggalan nanti. Jadi, awak nampak tak dekat situ dia ada tulis add column. Maknanya kalau awak mengambil bahagian, nama awak akan tertulis dekat add column tersebut. Jadi, saya tahu sama ada awak tulis ataupun tidak. Okey, baiklah. Sampai di sini je pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi, saya nak wakil daripada kelas ni nyatakan secara kesimpulan apa yang kamu semua dapat pada kelas hari ini. Pada pendapat saya, cikgu, hasil penulisan menjadi hambar dan tidak seronok untuk dibaca, cikgu. Selain itu, kita sepatutnya menerapkan gaya bahasa sama ada dalam penulisan atau penuturan sebab bahasa Melayu kaya dengan bahasa seni, cikgu, dan menarik. Secara kesimpulannya, unsur gaya bahasa dalam hasil karya mempunyai tujuan tertentu, iaitu yang pertama, menjadikan hasil karya lebih menarik. Yang kedua, karya tidak membosankan. Yang ketiga, menonjolkan bakat penulisan menerusi olahan gaya bahasa yang digunakan. Baiklah, bagus untuk Hidayah dengan Syukri kerana berani bercuba. Jadi, selesailah sudah kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu semua bersemangat dan terus sabar dalam menghadapi situasi keadaan yang sangat rumit pada ketika ini untuk belajar, untuk keluar rumah, untuk dari segala segi. Saya harap kamu semua sentiasa jaga kebersihan, jaga keselamatan dan jaga kesihatan terutama sekali. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya.